من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bernafas, masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menambahkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung seterusnya siri yang berkaitan dengan alam barzah. Namun saya minta maaf kerana cover dia siri 8 lah. Sebenarnya di siri 9. Namun begitu, tajuk di dalamnya adalah tajuk untuk siri yang ke-9. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita akan fokus kepada tajuk berkenaan dengan ziaratul kubur, iaitu menziarah kubur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita ceritakan tajuk ini? Kerana menziarahi kubur ini, tuan-tuan, dia sebenarnya adalah sunnah dan menjadi tuntutan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi golongan lelaki. Namun begitu, bagi golongan perempuan, para ulama mengatakan bahawa ia tidak disunnahkan kepada kaum wanita, namun dibenarkan untuk menziarahinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita akan cerita apa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sebagai umatnya untuk selalu menziarahi kubur. Seperti mana kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada muka surat yang pertama, kata Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Kata Nabi, sesungguhnya dulu aku pernah melarang kamu menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Kenapa kata Nabi kita kena ziarah kubur? Tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi suruh, Nabi guna lafaz, Nabi suruh lafaz, kata lafaz menyuruh. Nabi kata sekarang pergilah ziarah kubur, kata Nabi. Kenapa? Fa inna fiha ibaratun, kerana di dalamnya mengandungi pengajaran. Hadis riwayat Ahmad. Tuan-tuan, orang yang tak pergi, orang yang tak amal dengan hadis ini, dia tak akan dapat pengajaran dia. Sebenarnya di sana terkandung pengajaran. Orang yang biasa buat, dia tahu sebenarnya pengajaran apa yang dia dapat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, inna sa'ida man wu'idha bighairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang dapat mengambil pengajaran daripada peristiwa yang menimpa orang lain. Jadi di antara salah satu perkara penting kenapa Nabi mensunnahkan, disyariatkan kita menziarahi kubur, kerana yang pertama, kata Nabi, Nabi suruh ambil pengajaran. Apa pengajaran yang diambil nanti dia akan ceritakan dalam hadis-hadis yang berikut. Namun kata Nabi, apa saja yang disyariatkan oleh Islam, yang disunahkan oleh Nabi, dia pasti ada hikmahnya. Namun kadang-kadang hikmah ini yang kita tak cari dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua, hadis yang kedua adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abaka man haulahu. Ini cerita sedih yang berlaku pada zaman Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi kubur ibunya,
lalu menangis dan orang-orang di sekelilingnya pun turut menangis. Maknanya tuan-tuan tahu riwayat yang sahih, ibu kepada Nabi iaitu Aminah. Ibu kepada Nabi namanya Aminah. Nabi kita tahu dia lahir sahaja, masa kecil dia sudah tidak ada bapa. Maka dia hanya bergantung kepada ibunya, bergantung kepada datuknya, bergantung kepada bapa saudaranya. Maka sebagai seorang anak yang terkenangkan ibu masa kecil, dia tak dapat lama kasih sayang sebagai seorang anak. Tetapi dia ada kasih adalah Allah. Kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah minta izin pada Allah. Aku telah minta kebenaran kepada Allah agar memberikan keampunan atas dosa-dosa ibunya. Tetapi Allah tidak mengizinkan aku memohon ampun untuk ibunya. Maknanya ibu Nabi ni dia bukan di kalangan ahli syurga. Dia adalah di kalangan ahli neraka. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang sahih, walaupun ada ulama kata nanti dia hidup balik dia Muslim, sebenarnya riwayat tu tak betul. Dalam hadis Muslim ni menunjukkan bahawa kalau dia ahli syurga, nescaya dia boleh minta ampun, tapi tidak dibenarkan oleh Allah untuk minta ampun kepada ibunya. Namun di alam akhirat serah pada Allah. Allah Ta'ala ada kuasa dia nak ampun siapa pun. Allah Ta'ala dia ada hak untuk masukkan siapa pun dalam syurga. Namun dalam hadis ini Nabi tidak dibenarkan minta ampun. Tetapi apa Nabi buat? Nabi kata, "Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adhina li fadhurul qubur." Nabi kata, tetapi aku telah minta izin pada Allah untuk menziarahi kuburnya. Maka Allah telah mengizinkan kepada Nabi menziarah kuburnya. Bukan semata-mata Nabi ziarah kubur kerana kubur itu adalah kubur emaknya. Betul tak? Tetapi Nabi ziarah kubur kerana di sana ada pengajaran besar yang dah diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, Nabi menangis tak ziarah kubur ibunya? Menangis Nabi. Persoalannya kita ni yang ada ibu dan bapa yang telah pergi meninggalkan kita yang awal. Sekerap mana kita menziarahi kubur ibu dan bapa kita? Tuan-tuan, Nabi kalau boleh minta ampun untuk ibunya, dia minta ampun untuk ibunya, tapi Tuhan tak benarkan. Tapi Tuhan hanya benarkan menziarahi kubur ibunya. Tuan-tuan, begitulah Nabi SAW. Kita ziarah kubur ibu dan ayah tunggu raya. Itu pun kadang-kadang tak sempat nak ziarah. Nanti kita akan cerita apa sebab sunnah lain kenapa disyaratkan untuk menziarahi kubur. Maka Nabi kata selepas daripada itu, apabila Allah Ta'ala izinkan, kata Nabi, ziarahlah kamu semua akan kubur itu. Kerana apa kata Nabi? Fa innaha tuzakkirul mauta. Kerana kalau kamu ziarah kubur, ia boleh membuat kamu teringat kepada kematian. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan para ulama hadis yang lain. Maknanya perkara yang kedua, kenapa Nabi suruh kita ziarah kubur? Supaya kata Nabi, kalau kamu ziarah kubur, bolehlah mengingatkan kamu kepada tujuan kamu, mengingatkan kamu bahawa nanti kita akan mati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzati." Nabi kata, memperbanyakkanlah mengingati perkara yang boleh menghilangkan kelazatan dunia, iaitu apa? Al-maut, iaitu ingat pada mati. Maka macam mana kita nak ingat? Salah satu boleh ingat kita kepada mati adalah dengan kita menziarahi kubur. Kita ziarah kubur ni ambil masa tengok. Tuan-tuan, kubur ni tempat kita kembali ke? Ya. Kecil ke besar kubur? Cantik tak kubur? Kubur orang Melayu je cantik lah. Tapi sebenarnya kubur tak cantik. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang kubur tu semak, penuh dengan semak dan samun. Betul tak tuan-tuan? Kotor, gelap dan sebagainya. Kalau kita fikir, duduk sejenak, apa yang kita bina selama berpuluh tahun ni, daripada muda sampai sekarang, kita akan tinggalkan tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang dia akan duduk di tempat yang dibina sekarang, tetapi dia akan kembali masuk ke dalam tanah.
dia akan kembali masuk ke dalam kubur. Kalau kita fikirlah tentang mati ni, subhanallah, betul tak tuan-tuan? Tak ada orang kubur dia, rumah dia dulu, ya Allah, berapa kaki dia, berapa meter dia, tetapi dalam kubur saiznya sama sahaja, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingat pada mati, maka kita akan ingat tujuan kehidupan kita di dunia ini. Seperti mana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kata, mali wali dunya innama mathali wa mathalu dunya kamathalir rakibi qala fi dhillin sajaratin thumma raha wa tarakaha. Hadis ni tuan-tuan kita ingat baik-baik. Nabi kata, kalau nak bandingkan hidup akulah dengan hidup dunia ini, kata Nabi, seperti seorang penunggang, pengembara yang menumpang tidur sekejap di bawah bayangan sepohon pokok, kemudian dia pergi dan meninggalkan pokok itu. Maknanya tuan, Nabi nak kata pada kita, sebenarnya bukan dunia ni sebenarnya yang kita nak hidup lama, kata Nabi. Tapi kita seolah-olah hidup dekat dunia macam apa? Hidup dekat dunia seolah macam nak hidup buat selama-lamanya, tanpa kenal hukum halal dan haram. Semua kita nak kebas, semua kita nak ambil, tanpa kita fikir sebenarnya kubur itulah salah satu tempat nanti yang kita akan singgah. Maka dengan ziarahi kubur, mudah-mudahan boleh mengingat kita kepada mati. Tuan-tuan baca dalam surah An-Nahlu pada ayat 96. Ayat An-Nahlu, surah An-Nahlu ayat 96, Allah Ta'ala khabarkan kepada kita, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Kata Allah, sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan akan lenyap. Benar tak kata Allah? Apa yang kita miliki selama ini, semuanya akan habis, semuanya akan lenyap, semuanya kita akan tinggalkan, tuan-tuan. Tetapi yang Allah kata kekal apa? Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itu tetaplah kekal, iaitu pahala amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita pergi kepada pengajaran yang seterusnya. Kenapa Nabi suruh kita menziarahi kubur? Selain yang pertama tadi kita sebut bahawa dia boleh memberikan pengajaran, kemudian dia boleh membawa kita selalu ingat kepada mati. Dan selain itu juga ada hadis riwayat Abu Daud. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi alla fadhuruha fa innaha turiqqul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirata. Nabi kata, dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur, maka ziarahilah kamu kubur kerana dia dapat menyentuh hati kamu. Ni menyentuh hati kita. Yang seterusnya kata Nabi, boleh membantu menyebabkan mengalir air mata dan mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Al-Imamul Hakim dan Al-Mustadraknya. Tapi tuan-tuan, agak-agak zaman sekarang boleh dapat tak tiga tadi tu? Kalau kita ziarah kubur, boleh mengalir air mata kita. Kalau kita pergi kubur lah malam ni, boleh menyentuh tak hati kita? Kalau kita pergi kubur, boleh ingat tak kita kepada alam akhirat? Mungkin sukar nak dapat benda ni, tapi kalau tuan-tuan biasa buat, insya-Allah dia boleh menyentuh hati kita sebenarnya. Dan dia boleh apa? Mengingatkan kita kepada hari akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni saya baca beberapa cerita ataupun beberapa perkara yang telah disebut oleh Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali rahimahullah, kita panggil Hujatul Islam. Saya baca dalam Ihya Ulumuddin, saya ada masukkan beberapa perkara komen ataupun komentar ataupun pandangan tulisan yang ditulis oleh Al-Imamul Ghazali, supaya orang yang baca dia ambil pengajaran tentang ziarah kubur. Kalau tuan baca kitab Ihya Ulumuddin, last sekali tajuk, hujung-hujung kitab tu adalah cerita tentang mati. Al-Imamul Ghazali. Namun saya tak baca Ihya Ulumuddin secara panjang lebar, saya ambil ringkasan, iaitu ambil daripada kitab
Mau'izah al-Mu'minin min Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah.